Assalamualaikum. Siapa yang dah masuk, mohon untuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Dan insya-Allah kita mula sebentar lagi insya-Allah. Kalau siapa yang janji dengan kawan-kawan untuk join kelas kita, boleh text mereka lah guna WhatsApp ke apa ke. Jemput masuk kata Ustaz Nasar dah ready tu. Sekejap lagi kita start. Silakan. Hari ini kita bahas surah Yasin ayat yang ke-39 tuan-tuan ya. Masuk, jemput masuk. Silakan. Silakan jemput masuk. Silakan. Silakan tuan-tuan. InsyaAllah kita akan mula sebentar lagi. Siapa yang dah masuk boleh share di FB masing-masing tuan-tuan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat tuan-tuan dia dapat notification ya untuk join kelas kita dan mudah-mudahan dapat manfaat ya. Silakan tuan-tuan. Cepat masuk. Hari ini kita bahaskan surah Yasin ayat yang ke-39 dan insya-Allah ada banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat tu selain daripada hal yang berkaitan dengan teknikal yang kita akan bahaskan kemudian daripada itu ya. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan. Jemput masuk tuan-tuan, InsyaAllah kita akan mulakan pengajian kita sebentar lagi. Silakan. Tuan-tuan yang belum share di FB masing-masing, silakan share. Mudah-mudahan sahabat-sahabat tuan-tuan dapat manfaat daripada program kita. Dan siapa-siapa yang ada janji dengan kawan-kawan untuk tengok live kelas kita, boleh text mereka sekarang. Masih ada kesempatan lagi. Ajak mereka masuk. Ajak mereka join sebab bagi tahu yang kita dah pun bersedia sebentar lagi kita akan mula ya. Silakan tuan-tuan, silakan. Baik, slow-slow sementara tunggu sahabat-sahabat kita yang lain masuk tu. So kita boleh mulakan pengajian kita. Kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita doa, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk memahami ayat-ayatnya insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini seperti mana yang saya sebut tadi, kita akan bahaskan surah
Yasin ayat yang ke-39 tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya. Untuk tuan-tuan yang baru ikuti program kita, format kita mudah saja. Yang pertama kita akan baca ayat, kemudian saya pastikan tuan-tuan faham ayat tu apa maksud dia secara harfiah dulu ya. Secara makna dia dalam kontekstual tu apa secara kontekstual apa maksud ayat tu kalau ada kaitan dengan ayat sebelum kita kaitkan supaya tuan-tuan faham betul ayat tu. Kemudian baru kita ambil apa tujuan Allah sampaikan ayat itu pada kita, ataupun apa makna ataupun apa motif di sebalik ayat itu diberikan kepada kita. So kita akan bahaskan. Yang akhir sekali nanti baru kita bahaskan soal teknikal. Apa kaitan teknikal ataupun apa bukti teknikal tentang apa yang kita maksudkan. Kita bahaskan tentang ayat tu, kita sebut ayat tu dan kita maknakan ayat tu. Dia mesti kena selari antara makna yang kita faham dengan dengan teknikal yang terdapat dekat dalam ayat tu. Sebab tu ayat Al-Quran ni tuan-tuan dia sangat precise, dia sangat precise, jauh lebih precise daripada bahasa-bahasa yang lain. Jadi mungkin sebab itulah Allah pilih Al-Quran itu untuk dijadikan sebagai sebagai catatan ataupun tulisan yang akan menukilkan Al-Quran tu pada kita. Al-Quran tu datang daripada Allah tapi dinukilkan kepada kita menggunakan bahasa Arab. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan boleh faham secara makna dan secara teknikal, itulah ketepatan kefahaman daripada bahasa Arab tersebut. So tuan-tuan kita pergi pada ayat tu, kita bahaskan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, bagi tuan-tuan faham dulu. Kemudian baru kita ambil apa yang saya sebut tadi sebagai makna yang tersirat. Makna yang tersirat. Okey. Ni ayat dia yang tengah ni. Ini ayat 39 ni, wal qamara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Baik wa al-qamar wal qamara qaddarnahu manazila, kata Allah wal qamara qaddarnahu manazila, maksudnya dan bulan itu qaddarnahu manazila. Qaddara ni maksudnya ialah takdir. Kalau kita tengok terjemahan dia lah, makna dia asalnya maknanya takdir. Maksudnya kami telah menetapkan, kami telah mentakdirkan dia kami telah takdirkan bulan itu di tempat peredarannya ataupun di tempat dipaksi tempat dia berjalan. Maksudnya kami telah tetapkan, kami telah berikan, kami telah takdirkan tempat untuk bulan itu, tempat edarannya. Maknanya bulan tu tak boleh nak pergi merayau-rayau sesuka hati. Kami telah tetapkan untuk dia, untuk bulan itu ialah paksi ataupun tempat peredaran dia tu, maksudnya laluan dia ataupun landasan dia. Kami telah tetapkan untuk dia, kami telah takdirkan untuk bulan itu paksinya. Faham tak? Kami telah takdirkan bulan itu paksi dia. Kami telah tetapkan bulan itu ada paksi dia, tu maksud dia. Maknanya bulan tu hanya boleh berjalan ikut dia punya landasan dia. Macam Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita, menetapkan kita untuk berada di tempat yang telah ditetapkan. Kita kat bumi kan, so kita duduk aje dekat bumi, kita mana boleh pergi dekat planet-planet yang lain. Kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla saja kan. Jadi bulan ini telah ditetapkan oleh Allah, dia boleh berada di paksi dia itu saja. Macam kita, Allah tetapkan takdir kat atas bumi ni, kita bolehlah berjalan di sekitar bumi ni, tapi bumi ni je lah. Tuan-tuan tak boleh pergi ke matahari, tuan-tuan tak boleh pergi ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala tak izinkan kita pergi. Maknanya ketetapan tu ada tapi longgar sikit lah. Maksudnya gitu. Tapi bulan ini Allah Ta'ala jadikan dia dan Allah Ta'ala telah menetapkan dia hanya boleh berada di landasan dia itu saja. Itu maksud dia. Kami telah tetapkan qaddarnahu manazila. Telah kami tetapkan pada dia manazila. Manazila ni kita boleh terjemahkan sebagai laluan ataupun landasan. Dia tak boleh pergi selebih daripada tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Selain daripada itu, masa pun Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk dia. Tak boleh laju, tak boleh pelan. Kena ikut masa yang telah ditetapkan oleh Allah. Speed dia maksudnya. Kemudian hatta, hingga ada kal urjunil qadim, kata Allah. Sehinggalah kami telah tetapkan bulan itu berada di atas landasannya, sehinggalah bulan itu rupa dia kembali kepada tandan yang tua. Tandan kurma ke, tandan kelapa ke, tak kira lah tuan-tuan. Kami kembalikan dia
menyerupai tandan yang tua. Kami menyerupaikan dia sehinggalah dia kembali kepada menyerupai seolah-olah macam tandan yang tua. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya ialah ni Allah Subhanahu Wa Taala nak gunakan gaya bahasa yang tinggi tuan-tuan. Allah Taala tunjukkan yang dia mampu. Dia adalah Tuhan yang Maha Berkuasa dan memberikan contoh-contoh yang terbaik untuk kita. Maksudnya gini tuan-tuan. Tandan ni orang Arab kenal tau sebab dia ada kurma kan. Kurma ni seolah-olah macam buat pokok kelapa juga, lebih kurang lah macam pokok kelapa, macam pokok kelapa sawit. Tuan-tuan perasan tak kalau kelapa ni kan dia ada daun dia kan ada tandan-tandan dia tu kan apa yang kita nak panggil? Dia kalau dia dah tua tuan-tuan, macam mana saya nak kata? Dia dah tua dia jadi melengkung tuan-tuan ni. Dia dah tua dia jadi melengkung. Macam mana saya nak kata? Dia mula-mula kan dia bercabang. Kita ambil daun kelapa tahu kan daun kelapa kalau dia muda eloklah tapi bila dia dah tua, bila daun dia dah layu, perasan tak dia jadi macam kuncup, dia katalah dia tegak, kemudian bila dia dah tua dia kuncup, dia tunggu masa dia nak jatuh. Tuan-tuan perasan tak bila dia kuncup daun dia semua kan satu arah kan. Jadi bila dia kuncup aja macam tu, lepas tu dia tunggu masa dia jatuh. Macam itulah rupa bulan itu apabila dia berada dalam keadaan asal. Perasan tuan? Ya, sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, kita ni lebih faham daripada sahabat dulu tau. Sebab sahabat dulu dia baca ayat ni, dia yakin dengan ayat ni Tapi kita hari ni kita tahu bahawasanya bulan tu sebenarnya bulan. Jadi bulan tu dia jadi bentuk macam sabit tu disebabkan oleh dia ditutup, cahaya dia tu ditutup oleh bumi kan, bumi yang menutupkan dia. Katalah kita bumi ni bulat tuan-tuan percaya bumi bulat ke? Tuan-tuan percaya bumi bulat ke lepeh? Ini kita cerita bumi bulat lah Kalau cerita bumi lepeh nanti kita buat kaedah lain pula Okay, ini bumi bulat dulu Bumi bulat, katalah matahari dia ada dekat belah, katalah matahari waktu tu belah bawah contohnya, ataupun matahari tu belah atas Jadi bila matahari tu belah atas, bulan tu belah bawah. Jadi bila bulan tu belah bawah, cahaya matahari tu telah ditutupi oleh bumi itu kepada bulan tak? Bulan kat bawah, matahari kat bumi kat tengah, bulan dekat bawah, matahari kat atas. Jadi bila matahari pancarkan sinar dia, jadi bulan tu dia tak dapat semua cahaya matahari tau. Dia telah ditutupi oleh bumi kan. Jadi mana yang kalau dia beranjak sikit ke depan, maka dapatlah sikit cahaya tu. Jadi tu yang dia jadi bentuk macam tandan yang dah tua tu yang dah nak tunggu masa dia jatuh tu. Wallahualam lebih kurang macam itulah tuan-tuan Lepas tu kalau bulan tu semakin banyak diekspos kepada cahaya matahari tu semakin besar. Jadi semakin dia bulat. Faham tuan-tuan Jadi kita hari ni macam saya bolehlah jelaskan pada tuan-tuan sebab kita dulu adalah belajar sikit, belajar sains kat sekolah, bolehlah bagi penerangan yang macam tu Tapi kalau para sahabat dulu macam mana dia nak bagi gambaran yang macam tu? Dia nak bagi gambaran yang itu. Wallahualam mungkin dia tahulah sebab Rasulullah pernah turunkan bulan masuk kat dalam baju dia keluar, kemudian naik semula ke atas. Mungkin masa tu dia tahulah bulan tu bulat tapi secara saintifik dia kita lah sebenarnya yang faham Jadi Allah Taala sebut bulan itu telah ditetapkan laluannya dia besar kemudian dia kecil balik. Dia kecil tu jadi macam bulan sabit tu lah. Kemudian dia besar balik, kemudian dia kecil balik macam bulan sabit, faham tak? Jadi setiap kali kita nampak bulan tu bulat besar, maknanya kita sedang berada di pertengahan bulan, 15 hari bulan gitu. Kemudian bila bulan tu kecil, maknanya bulan tu dah nak habis, kemudian dia hilang, kemudian dia keluar balik sikit jadi anak bulan. Selalu kita tengok anak bulan Ramadan kan, anak bulan Syawal dan sebagainya kan. Jadi tuan-tuan, bulan tu dia sentiasa ikut timing dia tau. Dia sentiasa ikut timing dia. Setiap bulan dia mesti kena ada 28 hari. 28 hari itu ikut bulan lah. Kalau ikut matahari dia ada 30 atau 31 hari kan. Kalau ikut bulan dia ada 30 ataupun 20 dia ada 28 stesen, 28 29 itu. Ataupun dia lebih kurang macam itulah tuan-tuan lebih kurang macam itulah. Jadi maknanya apa yang saya nak sebut ialah bulan tu dia lalu atas paksi dia tu yang telah ditetapkan oleh Allah Taala tu dia ikut speed yang sama tau. Dia ikut speed yang sama. Jadi sebab dia ikut speed yang sama tu maka kita boleh kira masa tau. Kita boleh kira tahun kan, kita boleh kira bulan, kita boleh kira minggu, kita boleh kira hari dan kita boleh kira jam, kita boleh kira minit, kita boleh kira saat disebabkan oleh perjalanan bulan tu diikut speed yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tahu kan? Tuan-tuan ikut speed tak?
yang telah ditetapkan. Confirm tuan-tuan tak ikut speed yang telah ditetapkan. Kadang-kadang lebih perlahan, kadang-kadang lebih laju. Saya tak cakap tuan-tuan, saya pun sama juga kan. Kadang kita speed tu apa ni bergantunglah atas keadaan kita pada waktu tersebut. Tapi bulan tak tuan-tuan ni, dia follow ikut. Kalau dekat katalah dekat landasan tu ada speed dia tulis kat situ kan. Berapa? 100 km 1 jam ke 200 km. Bulan tu akan ikut je speed tu. Dia taat pada perintah Allah. Yang degil siapa tuan-tuan? Yang degil kita lah. Yang degil kita. Okey, tuan-tuan faham tak ayat tu? Sekali lagi kita tengok. Tuan-tuan saya nak pastikan tuan-tuan faham ayat tu. Kemudian baru kita tengok apalah mesej di sebalik ayat ni. Okey. Wal qamara qaddarnahu manazila. Dan bulan itu kami telah tetapkan tempatnya landasan. Kami telah menetapkan kepada bulan itu landasannya. Maksudnya gitu hingga bulan itu kembali di hujung bulan seperti menjadi tandan yang tua, seperti menjadi tandan kelapa yang tua. Itu maksudnya. Kita dah bahas panjang tadi, so mudah-mudahan tuan-tuan fahamlah apa yang dimaksudkan oleh Allah berkenaan dengan ayat ni. Okey tuan-tuan. Jom kita tengok apalah sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan dekat kita ni tuan-tuan. Ayat ni dia cerita bulan tu kami tetapkan landasan, lepas tu bila hujung bulan kau tengok dia macam tandan yang tua, dia melengkung balik macam tu. Kalau tengah bulan dia jadi bulat. Apa sebenarnya Allah Taala nak sampaikan sebenarnya tuan-tuan? Apa mesej Allah di sebalik ayat ni? Baik. Yang pertama sekali, saya rasa tuan-tuan pun boleh setuju dengan saya lah. Kan Allah Taala cerita ni sebab dia nak tunjukkan betapa agungnya ciptaan dia tuan-tuan, betapa sempurnanya ciptaan dia. Betapa agung dan sempurnanya ciptaan dia. Tapi siapa yang boleh ambil manfaat, siapa yang boleh ambil pengajaran daripada perkara ni? Hanya orang yang berfikirlah. Sebab bulan ni tuan-tuan, kita lahir-lahir je kita dah tengok bulan ada kat atas, betul tak? Jadi, tapi tak semua orang nak fikir tentang bulan tu, betul kan? Jadi siapa-siapa yang boleh nampak kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah, hanya orang yang mahu berfikir. Betul tak tuan-tuan? Tengok bulan tu, tiap-tiap bulan sama je, tiap-tiap hari sama je time dia kan. Jadi bulan tu dan matahari tu dia synchronize, dia synchronize. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dicerita dekat kita benda ni, tidak secara langsung dia nak tunjukkan kesempurnaan ciptaan dia. Memang layaklah Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai yang maha sempurna. Yang maha sempurna. Dialah yang maha sempurna tuan-tuan. Sempurna ciptaan dia. Sebab apa sempurna? Sebab yang saya sebut tadi itulah. Okey, kita tengok lagi. Apa lagi? Yang pertama Allah Ta'ala nak mengagungkan ciptaan dia yang sangat sempurna. Memang layak sungguhlah dia itu menjadi Tuhan yang maha sempurna. Tiada Tuhan yang selain daripada dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ni dia nak manusia ni mengaku betapa Allah Subhanahu Wa Taala tu maha bijaksana dan maha pencipta dan maha mentadbir. Betul kan? Allah tu maha pencipta, bulan itu Allah Taala yang cipta. Kemudian dia cipta dengan kebijaksanaan dia. Tentulah Allah Taala tu maha bijaksana. Kalau tidak manalah dia boleh cipta bulan. Dan bulan itu pula synchronize kerja dia dengan bumi, dengan matahari. Dia bukannya bulan tu sebiji yang Allah Taala cipta dan kemudian biarkan macam tu je, tak. Bulan ni macam mana saya nak bagi contoh tuan-tuan. Dia berkaitan antara satu sama lain. Betul ke tidak? Jadi nak kait tu satu hal, nak cipta satu hal. Dia bukan macam sebuah lukisan. Kalau tuan-tuan buat sebuah lukisan tu letak kat situ, dia tak ada kena-mena pun dengan benda lain. Dia tak ada kena-mena dengan benda lain. Tapi kalau tuan-tuan cipta satu komponen daripada kereta, tak boleh. Katalah tuan-tuan orang cipta enjin kereta kan. Dia cipta satu komponen. Komponen tu bukan dia cipta komponen itu saja. Dia ciptakan komponen tu mesti kena synchronize dengan komponen-komponen yang lain. Faham tak tuan? Jadi bulan itu salah satu daripada komponen enjin tu lah kalau kita nak bagi dia sebagai contoh. Nampak? Jadi bila bulan itu Allah Ta'ala cipta sebagai satu komponen yang lain, maknanya kaitan dia dengan matahari, kaitan dia dengan bulan, kaitan dia dengan manusia, kaitan dia dengan tumbuh-tumbuhan. Faham tuan-tuan? Dia berkait antara itu yang kita tahu, yang kita tak tahu dengan planet-planet lain, dengan makhluk-makhluk lain. Allah tak pernah cerita kepada kita macam mana. Jadi bulan tu tuan-tuan, ciptaan Allah. Yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala tu nak kita mengakui bahawa bijaknya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Allah Ta'ala tu bijak dan Allah Ta'ala tu maha pencipta. Sempurna ciptaan Allah. Bulan tu adalah ciptaan Allah yang sempurna. Sebab apa sempurna? Sebab kesesuaian dia bulan tu. Bulat. Bila bulat tu, adalah penyebab dia yang Allah Ta'ala mencipta bulan tu bentuknya begitu tuan-tuan.
Tidak mencipta, tidak Allah Taala rupakan bentuk bulan tu dengan bentuk yang lain. Sebab apa? Sebab dia nak synchronizkan dengan ciptaan dia yang lain. Wallahu alam dengan kebijaksanaan. Sebab tu Allah Taala tu Maha Pencipta. Dan Allah Taala nak kita manusia mengaku bahawasanya Allah itulah yang Maha mentadbir. Dia yang mentadbir bulan itu, tuan-tuan, sehingga bulan itu, dia katalah bulan itu diberikan enjin bulan tu dia berjalan, tak berhenti-berhenti, tak habis-habis minyak bulan tu, tuan-tuan. Sama je pula tu. Sama je. Tuan-tuan kalau beli kereta, beli kenderaan, itulah kelemahannya ciptaan manusia. Kadang-kadang kereta tu rosak, kadang-kadang kereta tu bila habis masa minyak habis, kena tetap minyak. Cukup masa bateri habis, kena tukar bateri. Jadi itu beza ciptaan manusia dengan ciptaan Allah. Manusia ni pun tak mencipta, kata ulama, manusia ni cuma ambil benda yang telah dicipta oleh Allah, kemudian kita kumpul-kumpul, kita satukan, kita jadikan dia satu benda yang lain. Jadi sebenarnya itu bukan mencipta, itu cuma ambil komponen yang Allah Ta'ala buat dan kita sambung jadi benda yang baru. Maksudnya gitu. Tapi Allah Ta'ala ni dia buat sesuatu yang asalnya tak ada. Jadi kesempurnaan ciptaan Allah tu, tuan-tuan, Allah itu selain pada sempurna dengan ciptaan dia, dia adalah pentadbir yang sangat baik. Kerana bulan itu dia boleh berjalan di atas paksi dia dan tak pernah lari daripada landasan ni. Apa lagi, tuan-tuan? So antara lain, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni bila kita tengok semua benda tu, bulan tu kan besar, betul ke tidak? Dan bulan tu berjalan di atas paksi dia. Betul, tuan-tuan? Jadi waktu tu, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni nak kita ni mengakui, Allah, besarnya engkau ya Allah, kecilnya aku, lemahnya aku. Tuan-tuan tengok bulan tu besar, betul ke tidak? Tuan-tuan tengok matahari tu besar. Allah Ta'ala cerita habis semua sebelum dalam ayat sebelum ni ada cerita pasal matahari lah apa semua kan. Atau ayat selepas ni Allah Subhanahu Ta'ala tu nak kita ni sedar diri, kecil je kau ni tau, kecil je. Aku ada ciptaan yang lebih besar, yang lebih besar daripada kau. Ciptaan aku, bulan, matahari, bumi tu jauh lebih besar daripada kau. Allah Subhanahu Wa Taala tu nak kita ni berasa lemah, dan bila kita lemah apa kita buat? Bila kita lemah, kita ni berharap, benar-benar berharap kepada Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala tu nak kita berasa lemah depan Allah Taala ni, tuan-tuan. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala ni suka kalau kita, ya Allah, lemahnya aku, kan, la haula wala quwata illa billahil azim. Kalimat yang mulia yang tuan-tuan kena sebut selalu, betul ke tidak, tuan-tuan? Dan inilah kalimat, tuan-tuan, yang boleh memberatkan timbangan amal kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni suka kepada orang yang selalu merasa diri lemah di hadapan Allah. Yang kita berasa lemah di hadapan Allah. Itu orang macam tu cukup Allah Subhanahu Wa Taala cukup suka. Jadi bila kita berasa lemah, kita perlu apa? Kita perlu kepada pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana dan Maha Berkuasa. Lemah dari sudut apa? Dari sudut pemikiran, dari sudut tenaga, dari sudut kekuasaan, kita ni sangat lemah. Kita perlu kepada pertolongan dan pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi, tuan-tuan? Selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan dialah yang menentukan masa. Allah Subhanahu Wa Taala dicipta masa, dia menentukan masa. Dan ciptaan Allah berkenaan dengan masa kita di dunia ini ada kaitannya dengan edaran bulan itu. Kan saya sebut tadi, yang mana bulan tu dia berjalan ikut speed dia. Jadi daripada speed bulan itulah kita menentukan time kita tu, masa kita tu. Masa tu ciptaan Allah, dan penentu masa tu, maksudnya penentu kepada masa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, yang itu Allah Taala kata bulan itu ada kaitan dengan perkara tersebut. Dan kamu semua menentukan masa itu ialah bergantung kepada apa yang telah aku ciptakan juga, iaitu bulan itu, tuan-tuan. Bulan tu berjalan, laluan khas dia, kelajuan dia sama. Dan akhirnya sampai di tempat yang sama pada masa yang seimbang. Tak pernah lebih, tak pernah kurang. Setiap bulan sama saja. So Allah Ta'ala nak cerita, dia yang tentukan masa. Dia yang mengajar kamu macam mana cara nak mengukur masa. Jadi macam manalah ada orang yang tak nak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa pun Allah Subhanahu Wa Taala yang ajar kita macam ni cara nak tentukan. Dah lah dia yang cipta masa, kan. Allah yang ciptakan masa, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajar kita macam mana cara nak menentukan waktu atau nak menentukan masa. Kan kita tahu sekarang ni, kita tahu berapa, kan. Dulu zaman Nabi Isa tahun berapa, zaman Rasulullah tahun berapa lama dah kita dah tinggalkan zaman Rasulullah, berapa lama Rasulullah tinggalkan zaman Nabi Isa. Jadi itu semua Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita macam cara nak ukur. Okey, tuan-tuan, selain daripada itu apa? Selain daripada itu, dalam ayat ni, tuan-tuan, Allah Taala gunakan istilah urjunil qadim. Urjun ni maksudnya apa? Urjun ni pelepah ataupun tandan ni, yang mana Allah Ta'ala gunakan bahasa-bahasa yang difahami oleh orang pada waktu itu. Jadi kalau kita nak faham Al-Quran ni,
kita kena berfikir macam mana orang dulu berfikirlah, ataupun apa perkataan yang digunakan oleh orang pada zaman tersebut, ya. Kalau Allah Taala gunakan kalimat-kalimat yang luar daripada orang Arab, pening juga kita. Pening kita, tuan-tuan. Apa ni, Allah Taala gunakan istilah yang digunakan oleh orang Rusia ke ataupun orang Babylon ke pada waktu tu, pening juga kan. Jadi Allah Taala gunakan istilah-istilah yang difahami oleh orang-orang yang sama bangsa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Rasulullah mampu untuk berdakwah kepada bangsa tersebut. Dan Al-Quran ini akhirnya dipelajari dan difahami oleh semua bangsa, termasuklah kita orang Melayu, tuan-tuan. Sebab itulah kita hari ini ustaz-ustaz banyak mengajar bahasa Arab. Sebab apa? Sebab ustaz-ustaz tu dia belajar bahasa Arab, dia ajarlah, tuan-tuan. Itulah maksud, itulah kerja saya pun. Salah seorang daripada ustaz-ustaz dalam Malaysia ni yang ajar tuan-tuan macam mana lah nak faham ayat Quran tu secara teknikal. Tapi kalau apa yang kita sampai sekarang ni ialah apa maksud perkara-perkara yang tersirat daripada ayat ni, apa sebenarnya mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. So selain daripada tu, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan bahawasanya Allah ni, tuan-tuan, ciptaan dia tu, ciptaan Allah ni, dia tak pernah menderhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak pernah langgar perintah, tuan. Apa yang Allah Taala ajar, itulah yang dia buat. Apa yang Allah Taala suruh, itulah yang dia laksanakan, tuan-tuan. Dia tak pernah menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun bulan tu besar, matahari tu besar, matahari tu hebat daripada manusia. Bumi ni besar, bumi ni luas kan. Matahari tu jauh lebih besar, dan planet-planet lain tu yang kita belajar, dia jauh lebih besar daripada bumi, dan ada yang jauh lebih besar daripada matahari. Tapi semua taat dengan perintah Allah, tuan-tuan. Semua taat, ikut je apa yang Allah Taala perintahkan pada dia, follow je, tak pernah menderhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada satu lagi mesej yang saya nak simpan di hujung, dan insya-Allah nanti kita bahaskan di hujung. Apa mesej yang paling penting sekali, tuan-tuan, yang Allah Taala nak sampaikan pada kita, Okey, nanti kita tengok secara teknikal ayat ni dulu. Ada beberapa perkara yang saya nak bahaskan dengan tuan-tuan, Okey. Ini katalah kita potong kat sini, bagi tuan-tuan lebih mudah untuk memahami, Wal qamara qaddarnahu manazila. Ini saya nak jelaskan tentang maf'ulun bih. Dia ada, kita boleh ada maf'ulun bih tsani. Apa maksud dia? Okey, kita pergi daripada awal, Wa ni maknanya dan, tuan-tuan, Wa maknanya dan. So kalau wa maknanya dan, dia ada dua kebarangkalian lah selalunya di pangkal ni, Selain daripada waw sumpah, dia mungkin waw permulaan cerita ataupun waw penyambung cerita. So dalam kitab yang ada di tangan saya, waw ni ialah waw penyambung cerita. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sambung daripada cerita yang ayat yang 38, dia sambung pada cerita ayat yang ke-39. So waw ni waw haraf penyambung cerita. Ni tuan-tuan boleh dapati pada kita punya pelajaran peringkat yang kedua, Kan waw ni maknanya dan, So dia sambung. Dia waw, gelaran dia sebagai haraf penyambung cerita. So tengok fungsinya apa? Fungsinya nyambung cerita lah. Itu maksud dia. Baik. Kalimat yang kedua ialah kalimat al-qamar. So ini merupakan kalimat isim. Tanda isim dalam konteks ini dia ada alif lam di pangkal kalimat. Okey, ini kita dah bahas lalu. So saya nak bahaskan tentang maf'ulun bih lebih panjang sikit ini. Okey, qaddarnahu. Qaddarna ni sebenarnya hitam dia kena sampai dekat na ni, qaddarna. Hu ni saja kalimat lain, bukan nahu. Qaddarna sebenarnya warna merah ni kena berada sampai dekat na ni. Ni ada silap teknikal masa kita warnakan benda ni. Okey, qaddarnahu. Qaddarna, kami telah tetapkan, hu ia manazila. Manazila ni maknanya landasan ataupun tempat peredaran tu, ataupun laluan dia. Jadi qaddarna ni kalimat fa'il, tuan-tuan. Kami telah tetapkan. Itu fa'il madhi lah sebab ada telah kan. So ganti nama diri dekat dalam qaddarna ni ialah kami. So dalam konteks saat ini, kami ni rujuk kepada Allah dan kerajaannya yang maha agung lah. Kami telah menetapkan ia. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa kalimat fa'il, tuan-tuan mesti kena tahu apa ganti nama diri dekat dalam ni. So ganti nama diri dekat dalam ni, ganti nama dirinya ialah kami. So yang kedua, tuan-tuan kena tahu kami tu rujuk pada siapa? So kami tu rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Kemudian kita tengok ada atau tidak maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat. Ini pelajaran tuan-tuan peringkat yang kedua tau. Kalau tuan-tuan tengok peringkat yang kedua, bila tuan-tuan jumpa kalimat isim, inilah yang tuan-tuan kena bahaskan. Kalau jumpa fi'il, inilah yang tuan-tuan kena bahaskan. Kalau jumpa haraf, inilah dia perbahasan dia. Okey, kita jumpa qaddarna tu kalimat fi'il kan. Jadi bila kalimat fi'il, tuan-tuan kena bahaskan benda lah ni.
Yang pertama, tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dekat dalam tu. So kami Ustaz, qadarna, kami telah takdirkan, kami telah tetapkan, tu maksud dia. So ganti nama diri dekat dalam tu ialah kami lah, bukan aku telah tetapkan, bukan dia telah tetapkan, kami. So kami lah ya. Okay, yang kedua tuan-tuan kena tahu kami tu rujuk pada siapa. So kami tu kita dah sebut tadi, dia rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Yang ketiga, tuan-tuan kena tahu maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat, tuan-tuan. Maksudnya kalau aku telah makan, ganti nama dirinya aku rujuk pada siapa? Dia katalah rujuk pada saya. Kemudian aku telah makan. Apa yang aku makan tu ada tak tulis dalam rangkap tu. Kalau aku telah makan nasi. Aku telah makan nasi contohnya kan. Jadi aku telah makan tu fa'il. Ganti nama diri dekat dalam aku telah makan tu ialah ana lah, aku lah kan. So aku tu rujuk pada siapa? Katalah rujuk pada saya. Ya, kemudian ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih tu ada, iaitu nasi. Nasi. Nampak? So nasi tu kalau dalam bahasa Arab, kalau dia merupakan maf'ulun bih dekat dalam ayat tu, nasi tu ujung dia kena baris atas, tuan-tuan. Aku telah makan nasi nasi bukan nasi bukan nasi nasi kena baris atas. Sebab baris atas, sebab kalau maf'ulun bih dalam ilmu nahwu bahasa Arab, ujung dia kena baris atas, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kalimah Allah ke kalimah masjid, kalimah apa, ujung dia punya baris tu tuan-tuan jangan silap. Sebab kalau tuan-tuan silap, kadang-kadang dia boleh berubah makna dia, kadang-kadang jadi 360 darjah. Kalau kalimah Allah mereka menyembah, katalah mereka menyembah atau dia menyembah Allah kan. Allah tu kena bubur baris atas, tuan-tuan. Nampak? Kalau tuan-tuan kata mereka menyembah kemudian Allah tu tuan-tuan bubur baris depan, tuan-tuan. Ni dia menyembah kemudian Allah tuan-tuan tulis Allahu. Wah, itu memang salah besar, tuan-tuan. Sama ada dia tak ada makna ataupun makna dia jadi apa tak. Jadi Allah tu pula yang menyembah sesuatu yang lain. Kan jadi kufur tu, Jadi baris, tuan-tuan, tapi kalau salah baca tak apa. Salah baca ni kalau tuan-tuan salah sebab tak tahu, sebab tengah belajar, dapat pahala walaupun salah, Tapi kalau sengaja lah maksudnya. Tapi saya nak bagi tahu betapa sensitifnya baris ni. Especially baris hujung tu, tuan-tuan. Jadi saya sebut lagi sekali, maf'ulun bih ni ialah yang kena buat dan baris asah dia, ujung dia kena baris atas. Okey, tapi tuan-tuan dengar dulu ada satu kaedah dalam ilmu nahwu bahasa Arab, dia panggil maf'ulun bih yang kedua. Maknanya dia ada maf'ulun bih yang pertama dan maf'ulun bih yang kedua. Jadi ramai pelajar-pelajar saya, dia keliru, dia ingat maf'ulun bih yang kedua ni, Ali dia makan nasi dan jambu. Jadi jambu tu maf'ulun bih kedua. Bukan, itu bukan. Itu dipanggil atof maktuf, itu bab-bab lain, tuan-tuan. Sebab dia ada dan kat situ, dia atof dan maktuf, nasi dengan jambu tu. Tapi yang dimaksudkan dengan maf'ulun bih kedua ni maksudnya ialah aku beri engkau duit. Aku beri engkau duit contohnya. Jadi engkau tu maf'ulun bih yang pertama, duit tu maf'ulun bih yang kedua. Tu kita panggil maf'ulun bih yang kedua. Aku beri engkau duit. Aku carikan engkau kerja. Jadi carikan tu fa'il, aku carikan ganti nama diri dia aku. Maf'ulun bih yang pertama ialah engkau, aku carikan engkau. Kemudian aku carikan engkau apa? Kerja. Kerja tu maf'ulun bih yang kedua. Aku belikan engkau nasi. Jadi engkau tu maf'ulun bih pertama, nasi tu maf'ulun bih yang kedua. Faham tak? Okey, mungkin ada tuan-tuan nak tanya, Ustaz, mesti maf'ulun bih yang pertama ni mesti ganti nama diri ke engkau dia aku saja? Tak juga, orang pun boleh. Aku belikan Ahmad buku. Jadi Ahmad tu maf'ulun bih yang pertama, buku tu maf'ulun bih yang kedua, boleh juga, tak ada masalah. Aku carikan Ahmad kerja. Jadi Ahmad tu boleh jadi maf'ulun bih yang pertama, kerja tu maf'ulun bih yang kedua lah, boleh lagi tuan-tuan. Tapi biasanya lah kalau dalam Quran ni maf'ulun bih yang pertama tu selalunya dia merupakan ganti nama diri. Sebab secara automatik ganti nama ni saya pernah sebut pada tuan-tuan, kalau ada ganti nama diri dia melekat selepas kalimat perbuatan, automatik ganti nama diri itu menjadi maf'ulun bih. Tak kiralah jadi maf'ulun pertama ke yang kedua ke, tak kiralah. Contohnya apa tahu? Aku lihat dia, aku melihat dia. Jadi kan dia tu melekat dengan perkataan aku melihat kan. So aku melihat tu kalimat perbuatan. Lepas kalimat perbuatan tu ada ganti nama diri dia. Jadi memang secara automatik dia itulah yang jadi maf'ulun bih. Sebab aku lihat dia. Yang kena lihat apa? Dia lah. Mereka memanggil nya kan, ada nya kan. Nya tu ganti nama diri lah. Nya tu maknanya dia. Mereka memanggilnya, mereka memanggil dia maksudnya. Jadi dia tu kan melekat dengan perkataan aku memanggil. Jadi automatik yang kena panggil tu dia tu lah, atau nya, mereka memanggilnya. Yang kena panggil siapa? Nya. Nya rujuk pada siapa? Tengoklah dalam contoh tu rujuk pada siapa. Faham tuan Jadi dengar kalau tuan-tuan jumpa fa'il, lepas kalimat fa'il tu ada ganti nama diri melekat dengan kalimat fa'il tersebut. Secara automatik ganti nama diri itu menjadi maf'ulun bih. Dan ada kaedah yang kedua, kadang-kadang ada maf'ulun bih tsani, maf'ulun bih yang kedua. Jadi macam saya bagi contoh itulah. Aku carikan dia
kerja. So kerja tu maf'ulun bih yang kedua. Jadi itu yang terjadi dekat dalam ayat ni tuan-tuan. Kita ambil masa sikit belajar pasal benda ni tuan-tuan. Dalam konteks ayat ni tuan-tuan, sebab tu teknikal ni penting tuan-tuan. Teknikal ni sangat penting dalam kita memahami ayat Quran. Okey. Qaddarnahu manazila. Kami telah berikan, kami telah tetapkan, kami telah kami telah sediakan untuknya tempat ataupun landasan. Kami telah sediakan untuknya landasan. Jadi kami telah sediakan kepadanya landasannya ataupun ia tu dia maf'ulun bih yang pertama, landasan tu maf'ulun bih yang kedua. Tu maksud dia. Kami telah tetapkan, kami telah takdirkan untuk dia landasan. Maknanya kami telah berikan, kami telah tetapkan, kami telah sediakan untuk dia landasan, tu maksudnya. So dia ni maf'ulun bih yang pertama, manazila ni maf'ulun bih yang kedua. Tengok dia maf'ulun bih kan, tak kira kedua ke pertama, ujung dia baris atas. Kenapa tak baca manazili ustaz? Kenapa tak baca manazilu? Sebab dia ni maf'ulun bih. Syarat untuk jadi maf'ulun bih dia mesti kena baris atas. Nampak? Kita nak belajar masa bila ni ustaz? Ini lambat. Kita belajar peringkat yang ketiga, tengok sini ni kita belajar pada peringkat yang ketiga tuan-tuan. Bila kita belajar isim pada peringkat yang ketiga, tadi tuan-tuan baca kalau manazilu kita belajar, kita tengok kat sini. Kalau manazila kita tengok kat sini. Kalau manazili kita tengok kat sini. Dia manazila kan kita baca. Qaddarnahu manazila kan. Jadi manazila ni dia baris atas ni. Maknanya kalau dia baris atas, maknanya kalimah manazila tu dia sedang berpangkat mansub. Pangkat dia mansub, baris dia baris atas. Nampak? Okey. Tanda mansub dia baris atas lah. Kita dah bahas, kita baru sebut ni kan. Okay, penyebab dia apa? Penyebab dia maf'ulun bih. Tengok nombor 3 nampak. Sebab dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih sani, maf'ulun kedua ke, pertama ke tak kira lah. Okey, tiba-tiba tuan-tuan tanya, okeylah ustaz, maf'ulun bih yang kedua ni, manazila ni kami fahamlah dia baris atas sebab dia maf'ulun bih yang kena buat. Dia kena sediakan, dia kena takdir untuk disediakan kepada bulan tu kan. Okey, sekarang ni ustaz kata kalau maf'ulun bih dia kena baris atas. Kenapa hu ni tak baris atas? Ustaz kata ni maf'ulun bih juga, maf'ulun bih pertama pula tu. Kenapa dia tak baris atas? Okey, sebab ini dia isim yang ada gelaran dan fungsi, dia mabni. Mabni maknanya dia kebal. Jangan pandai-pandai ubah. Kalau hu lah, tuan-tuan jangan tukar ha. Kau tanya kenapa kau tukar ha? Dia maf'ulun bih yang pertama. Salah, tak boleh. Ini ialah kalimat-kalimat yang kebal. Okey ustaz, kat mana kita nak belajar ni ustaz? Tuan-tuan akan belajar nanti pada peringkat yang kedua. Saya kata isim ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu isim biasa. Jadi isim yang ada gelaran dan fungsi ni salah satu daripadanya isim ganti nama diri. Nampak ni? Jadi semua isim yang ada gelaran dan fungsi ni bila sampai pada peringkat yang ketiga kita akan kata, okey, belajar peringkat yang ketiga, semua isim yang ada gelaran dan fungsi semua kebal. Semua mabni. Jadi kalau hu lah, jangan pandai-pandai tukar ha. Walaupun dia maf'ulun bih ke apa ke, tuan-tuan jangan tukar baris dia. Macam ni ejaan dia macam itulah. Allazi kan, mana tuan-tuan tukar jadi allazi jadi alladha, allazu mana ada? Kalau allazina sama juga allazina lah sebutan dia, mana ada? Allazini, allazinu mana ada? Jadi ini semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi tuan-tuan. Huwa. Tuan-tuan macam mana boleh tukar huwa jadi huwu? Huwa kan maknanya dia kan? Ana lah mana tuan-tuan boleh tukar jadi ani? Anta. Tuan-tuan boleh tukar jadi antu. Hantarkan kau maknanya kan. Jadi itu ialah kalimat-kalimat kita panggil di isim juga, tapi di isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya isim ganti nama diri. So semua isim yang ada gelaran dan fungsi ni tak kira isim ganti nama diri ke isim mewakili ke apa isim-isim jenis tu, maka dia kebal. Kebal ni dalam istilah nahwu dia panggil mabni. Apa makna mabni? Tak boleh diubah baris. Tuan-tuan, itu kita fokus pada pelajaran kita hari ini tentang maf'ulun bih yang pertama dan maf'ulun bih yang kedua. Okey, kita tengok, kita habiskan ayat ni secara ringkas. Hatta hingga ni merupakan kalimat haraf, ada ni kalimat fi'il iaitu fi'il dia fi'il madhi ada telah kan. So ini refer kepada qamar tu, refer kepada bulan ia telah kembali, ia rujuk kepada bulan Kal urjunil qadim. Kal ni kalimat isim, dia merupakan isim dia merupakan kalimat haraf iaitu haraf jar, haraf jar. Jadi kerja haraf jar membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Sebab tu tuan-tuan baca al-urjuni. So ni kalimat isim. Tanda isimnya ialah alif lam di pangkal dan baris bawah di ujung. Al-qadimi. Al-qadimi ni dia juga merupakan kalimat isim, maknanya yang tua ataupun yang dahulu, yang tua, yang lama atau semua boleh pakai qadim ni. So tanda kalimat ini merupakan kalimat isim, ada alif lam di pangkal dan baris bawah di ujung. Ni kita selalu bahas tuan-tuan ni pada peringkat pertama kita dah belajar. Tanda yang menunjukkan kalimat tu kalimat isim ada, yang pertama kalau ada alif lam di pangkal, isim lah dia.
Kalau ataupun ada tanwin di hujung, isimlah dia. Ataupun kalau tak ada pun, hujung dia baris bawah. So, isimlah juga. Dekat dalam Al-Qadim ni ada dua tanda isim kat sini. Yang pertama ada alif lam di pangkal. Yang kedua ada baris bawah di hujung. Confirm kalimat ni kalimat isim. Betul-betul kan? Itulah secara teknikal yang saya boleh sampaikan kepada tuan-tuan ayat ni. Tapi hari ni kita fokus kepada pelajaran maf'ulun bih kan. Jadi sebab tu kita ambil yang ni panjang tadi. So yang lain ni kita bahas secara ringkas lah. Nanti kita sampailah pada masa yang lain. Kita bahaslah pula apa tentang perkara-perkara yang lain. Kita nak habis semua satu benda tu pening pula tuan-tuan nanti. Okey tuan-tuan. Ingat tak saya ada janji dengan tuan-tuan? Tuan-tuan ni dah share ke belum ni? Tolong share sekarang. Share ke FB masing-masing tuan-tuan. Okey, sekarang ni apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita ni tuan-tuan? Yang paling penting sekali tuan-tuan, message dia tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, dalam konteks hari ni Allah cerita pasal bulan tu atas landasan, dan kita nampak bulan tu ikut landasan dia dengan taat, kemudian dengan speed yang sama, sampai tak adalah nak kena saman macam kita. Okay, sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kat kita tuan-tuan secara tak langsung. Secara tak langsung sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi isyarat. Manusia ni kecil tapi derhaka tuan. Manusia ni kecil tapi derhaka tuan. Kita ni kecil je banding dengan bulan mana besar. Tuan-tuan dengan bulan mana besar. Tentulah tak payahlah tanya soalan bodoh macam tu kat kita orang ustaz kan. Tuan tanya macam tu kan. Janganlah tanya soalan macam tu. Tentulah bulan tu lebih besar kan. Jadi kita ni tuan-tuan, kita ni kecil tapi derhaka kemain lagi tuan-tuan. Jadi Allah Taala nak bagi isyarat. Kita ni manusia ni bodoh sombong, kecil tapi derhaka. Bodoh dan sombong. Sebab apa? Sebab kita menurut hasutan iblis. Iblis dan syaitan ni sentiasa merasakan perbuatan kita ni betul tuan-tuan. Jadi Allah Taala nak bagi isyarat tu. Dan Allah Subhanahu Taala ni tuan-tuan, dia bagi kita ayat ni lebih awal sebab apa? Sebab dia nak kita masuk syurga. Jangan ikut syaitan, nanti masuk neraka. Tapi mesej yang Allah Taala nak sampai kat sini, kau orang ni sebenarnya kecil tapi kau main sombong lagi. Kau orang ni sebenarnya kecil tapi kau main degil lagi. Kau ikut sangat si setan tu. Setan nanti bawa kau orang masuk neraka. Maksud dia. Wallahualam, kalau tuan-tuan tak nak setuju pun tak apa, tapi saya rasa mesejnya itulah yang paling penting sekali tuan-tuan. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Tuan-tuan dah share ke belum? Tolong share, tolong saya share. So mudah-mudahan dapat manfaat daripada program kita hari ini, dan insya-Allah nanti kita berjumpa di lain kesempatan. Dan betul terima kasih atas perhatian. Kalau ada yang salah tu semua daripada kelemahan peribadi saya tuan-tuan. Dan kalau ada yang baik itu sebenarnya adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.